Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai anak-anak, jom belajar matematik bersama cikgu. Kali ini kita akan belajar satu tajuk yang mudah iaitu nisbah. Okey, cikgu harap awak akan setia dan terus bersama cikgu sehingga akhir video ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang nisbah. Jom kita kenali apa itu nisbah. Nisbah ialah perbandingan di antara dua kuantiti atau dua barangan yang mempunyai unit yang sama. Maksud unit yang sama, kalau menggunakan unit kilogram, mestilah yang satu lagi juga unit kilogram. Kalau 1 kilogram dan 1 gram perlu ditukar menjadi unit yang sama. Apakah pula simbol nisbah? Simbol nisbah ialah seperti yang cikgu tunjukkan ini. Yang cikgu bulatkan, yang berwarna merah seperti titik bertindih. Itulah simbol bagi nisbah. Bagaimana pula cara penulisan nisbah? Baiklah, nisbah ditulis tanpa unit. Walaupun telah diberi unit, tapi kita tidak boleh tulis unit. Okey. Yang kedua, ia ditulis dalam bentuk A titik bertindih B atau A per B macam pecahan. Dan ia juga dinyatakan dalam sebutan terendah. Bagaimana pula cara sebutan nisbah? Nisbah disebut sebagai nisbah A, sebut di hadapan dulu, kepada B. Jom kita lihat beberapa contoh supaya kamu semua dapat memahami dengan lebih jelas lagi berkaitan dengan nisbah. Baiklah, untuk soalan pertama sebagai contoh A, apakah nisbah bilangan buah apple kepada bilangan buah limau? Yang disebut mula-mula ialah apple. Apple ada 3 biji dan disebut di belakangnya ialah buah limau. Limau ada 4 biji. Cara penyelesaian, nisbah bilangan buah apple, sebut apple dulu. Jadi apple tadi 3, kita tulis apple dulu 3. Kepada bilangan buah limau, limau 4. Jadi tulis di belakang adalah 4. Okey. Bentuk ditulis ialah 3, simbol nisbah 4 dan dibaca sebagai nisbah 3 kepada 4. Apa yang perlu cikgu tekankan di sini ialah susunan nombor nisbah mesti betul supaya jawapan kamu semua tidak salah. Nombor yang di hadapan ialah apa yang disebut di hadapan dan yang disebut di belakang ditulis nombornya di belakang. Seterusnya, contoh kedua, soalan pertama B. Apakah nisbah buah apple kepada jumlah semua buah? Baik, di sini yang ditulis di hadapan ialah buah apple. Apple ada 3 biji, manakala semua buah, jumlah semua buah, kita perlu tambahkan apple dan juga buah limau. Di sini, apple ada 3 dan limau ada 4. Jadi, bilangan apple 3 biji, bilangan limau 4 biji. Yang kita belum tahu ialah jumlah semua buah. Jumlah semua buah ialah 3 biji apple ditambah dengan 4 biji limau
menjadi 7 biji. Itulah jumlah semua buah. Jawapan yang ditulis ialah nisbah 3, apple 3 dan jumlah semua buah ialah 7. Jadi nisbah 3 kepada 7. Contoh seterusnya masih lagi dalam soalan 1C. Apakah nisbah jumlah semua buah kepada buah limau? Baik, di sini buah apple ada 3. Buah apple ada 3. Manakala buah limau ada 4. Okey. Jadi, jumlah semua buah ialah 3 biji apple tambah 4 biji apple, 4 biji limau bersamaan dengan 7 biji. Soalan, nisbah semua buah ialah 7 dan di belakangnya dia kata kepada buah limau. Buah limau pula ada 4. Di hadapan semua buah 7 dan di belakang ialah buah limau 4. Jadi jawapan ialah nisbah 7 kepada 4. Baiklah, untuk contoh soalan 1 yang terakhir di apakah nisbah jisim buah limau kepada jisim buah apple? Diberi apple ialah 500 gram, manakala limau ialah 700 gram. Cara penyelesaiannya ialah mula-mula kita cari dulu jisim buah limau. Jisim buah limau 700 dan seterusnya cari pula jisim buah apple. Jisim buah apple ialah 500. Dan jadi jawapan yang kita tulis ialah nisbah 700 kepada 500 iaitu nisbah buah limau kepada buah apple. Jisim buah limau kepada jisim buah apple. Nisbah 700 kepada 500. Cikgu tidak tulis unit. Tadi ada unit gram. Tapi kita tidak boleh tulis unit. Jadi cikgu buang unit. Cikgu tak tukar kerana kedua-dua unit adalah dalam unit gram. Kalau salah satu dalam unit kilogram, sama ada awak tukar kepada kilogram atau jadikan kedua-duanya dalam unit gram. Unit mesti sama. Okey. Baik, seterusnya perlu nyatakannya dalam sebutan terendah. Sebutan terendah, jadi 700 dan 500 ada dalam sifir 100. Kita guna jari, 100 satu jari, 200 dua jari, 300 tiga jari, 400 empat jari, 500 lima jari, 600 enam jari dan 700 tujuh jari. Jadi 7. Ya, 7. Untuk mencari 500 pun sama menggunakan sifir 100. 100 satu jari, 200 dua jari, 300 tiga jari, 400 empat jari dan 500 lima jari. Jadi 5. Jadi jawapan yang terhasil ialah nisbah 7 kepada 5. Perlu diingat, jangan tulis unit. Okey, sebelum nak tukar, bila ada unit, pastikan kedua-duanya dalam unit yang sama. Baru boleh ditulis nisbah. Dan pastikan setelah ditulis nisbah, tidak ditulis unit. Dan jawapan perlu diberi dalam sebutan terendah.
Baiklah, jom kita lihat pula contoh yang lain, iaitu contoh kedua soalan 2. Diberi kad perkataan seperti di bawah. Nyatakan nisbah huruf N, mula-mula huruf N, daripada kesemua huruf. Di belakangnya ialah kesemua huruf tersebut. Daripada perkataan di bawah, iaitu perkataan Kelantan, kita perlu selesaikan untuk mencari nisbah huruf N daripada kesemua huruf. Cara penyelesaiannya ialah kita kira dulu bilangan huruf N. 1 dan 2. Ada 2 bilangan huruf N. Seterusnya, kita kira pula kesemua huruf. 1, ni langkah yang kedua, kira kesemua huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Bilangan kesemua huruf ada 8. Jadi jawapan yang ditulis ialah nisbah huruf N2 kepada kesemua huruf 8, iaitu nisbah 2 kepada 8. Jika kamu perhatikan di sini, 2 dan 8 kedua-duanya ada dalam sifir 2. Jadi kita bahagikan 2 dengan 8 dengan 2. 2 dibahagikan dengan 2 menghasilkan jawapan 1. Manakala 8 bahagi pula 2 menghasilkan 4. Jadi jawapan yang kita akan tulis ialah 1 simbol nisbah 4, iaitu nisbah 1 kepada 4. Ini adalah sebutan terendah bagi soalan ini. Baiklah, jom kita lihat contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir ialah soalan 3. Jadual menunjukkan nisbah dan jisim bagi objek P dan Q. Okey, baik, perhatikan dulu jadual di atas. Objek P nisbah diberi ialah 1, manakala jisimnya ialah 3 kilogram. Objek Q pula nisbahnya ialah 3 dan jisimnya tidak diketahui. Soalan, cari jisim, bukan nisbah ya, tapi jisim bagi objek Q. Soalan nak jisim objek Q. Cara penyelesaiannya. Baik, berdasarkan kedua-dua objek, manakah yang diketahui jisim dan nisbahnya? Jawapannya ialah objek P. Jadi, kita akan merujuk kepada objek P. Berdasarkan nisbah objek P, diberi ialah 1, manakala jisimnya ialah 3. Bagaimana 1 ini boleh menjadi 3? Jawapannya ialah didarab dengan 3. 1 didarabkan dengan 3 menghasilkan 3 kilogram. Jadi, untuk mencari nisbah objek Q juga menggunakan cara yang sama. Nisbah diberi ialah 3, sedangkan jisim tidak diketahui. Di sini, objek P kita darab dengan 3. Jadi, pada objek Q juga kita darab dengan 3. Okey, 3 nisbah didarab dengan 3 menghasilkan jawapan 9, iaitu
9 kilogram jisim bagi Q. Jawapannya ialah 9 kilogram. Cikgu sertakan unit di sini kilogram kerana soalan bertanya tentang jisim, bukan nisbah. Baiklah semua, itu saja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Selamat maju jaya dan terima kasih.